Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua dalam Suara Rakyat. Saya Ali Iskandar. Dan malam ini, malam yang istimewa kerana siaran kami pada malam ini, tetamunya ialah seorang yang sedang bertekuk lumus untuk memastikan ekonomi negara berada dalam keadaan terkawal ya, di sebalik pandemik COVID-19 yang melanda bukan sahaja Malaysia tapi di seluruh dunia. Untuk berbincang lebih lanjut, saya memperkenalkan kepada anda semua yang berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Ali. Khabar? Terima kasih kena jemput saya. Terima kasih sudi bersama kami juga dalam jadual yang begitu ketat. Baik, sebagai Menteri Kewangan yang belum sebulan menggalas tugas ini, tadi kita ada bersembang di luar siaran. Tengku kata rasa macam setahun lamanya. Barangkali sebagai permulaan ini boleh cerita sikit pengalaman melalui hari-hari yang cukup genting ini. Ya, tim kabinet ni ditubuhkan pada 9 hari bulan Mac. Ya, kita semua menteri-menteri semua mengambil sumpah pada 9 hari bulan Mac. Dan sejak 9 hari bulan Mac memang semua menteri lah, bukan saja saya, sibuk kerana isu COVID ini dan juga isu macam mana nak memulihkan ekonomi kita. Jadi saya dengan rakan-rakan kabinet saya in the last 1 bulan ni, less than 1 bulan, memang sibuklah untuk tengok macam mana nak menangani COVID-19 ni. Yeah. Kita bercakap tentang maklumat yang diingini oleh rakyat kan, tentang situasi, terutamanya dari segi insentif yang diberikan kerajaan ataupun inisiatif yang diambil melalui pakej rancangan dengan peruntukan 250 bilion ini. Setakat inilah, bagaimana pengamatan Tengku tentang dari segi pengagihan dan peruntukan dan sebagainya? Ya. So pakej prihatin yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada 27 Mac yang berjumlah 250 bilion ringgit ini, memang fokusnya adalah untuk rakyat dan juga perniagaan. Dengan memberi fokus kepada rakyat dan juga perniagaan, ini akan memperkukuhkan ekonomi kita. Jadi kalau kita tengok yang sudah mula pada hari ini sebenarnya, pada hari Isnin lepas, kita telah berjaya membayar secara berperingkat kepada golongan B40. Golongan B40 ni dan juga golongan M40 minggu depan. So daripada 6 hari bulan Isnin lepas sampailah 15 April, seramai 8.3 juta, sekurang-kurangnya 8.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bantuan prihatin negara atau BPN ini. Jumlahnya yang fasa pertama ni lebih kurang 5.6 bilion ringgit. Jumlah totalnya kalau fasa pertama dan fasa kedua ialah lebih kurang 9 bilion ringgit, 92 bilion ringgit. Ini sekurang-kurangnya lah. So ramai ramai yang datang ke online untuk mendaftar. Lebih kurang 2 juta orang yang baru nak mendaftar lagi ni. Jadi kita tengoklah, tapi memang fokusnya adalah untuk membantu rakyat Malaysia. Golongan B40 dan juga golongan M40. Itu yang kalau tengok daripada totalnya, at least sekurang-kurangnya 9 bilion ringgit yang akan masuk kepada akan dibayar kepada rakyat Malaysia. Itu kira suntikan terus kepada rakyat yang disampaikan oleh kerajaan mesti pakej prihatin ini. Okey, kita bercakap tentang 8.3 juta isi rumah ya, dan juga individu bujang dalam menerima BPN ini, selain daripada inisiatif lain yang diberikan oleh kerajaan melalui pakej prihatin ini. Bagaimana penilaian kewangan ataupun jumlah itu dibuat oleh kerajaan, antara lain Kementerian Kewangan, untuk menentukan okey, ini adalah nilai yang munasabah untuk isi rumah dalam aspek BPN ini? So dari segi aspek BPN ni, kita tengok, kita kajilah berapa yang minimum yang diperlukan oleh golongan B40 ni yang akan menolong mereka untuk bantu macam bantuan sara hidup lah. Jadi kita berpendapat bahawa jumlah RM1,600 ni BPN ni akan dapat menolong sedikit sebanyak golongan B40 ini. Dan bulan Jun ni mereka akan dapat lagi bantuan sara hidup juga. Jadi kalau campur 1,600 ni dan 1,000 lagi, jumlahnya RM2,600 dalam masa 3 bulan untuk golongan B40 inilah.
Dan M40 pula bagaimana dengan peruntukan yang sedikit rendah berbanding B40? Ya, golongan M40 akan diberi RM1,000 pada bulan ini dan pada bulan Mei akan diberi RM500. Jadi mereka ada peluang untuk mengeluarkan duit juga daripada akaun 2 di KWSP. Ya. Dan juga akaun daripada PRS sebanyak RM1,500. Jadi memang fokusnya pada golongan B40 dan juga M40, tapi golongan M40 ini akan berjaya, ada option lain lah selain daripada bantuan prihatin nasional. Ada yang menyebut tentang situasi ataupun kos sara hidup di bandar dan juga di luar bandar berbeza. Jadi mungkin dengan nilai 1,600 atau 1,000 itu di luar bandar mewah sedikit, tetapi di bandar ni sedikit kena ikat perut jugalah. Jadi apa komen Tengku tentang situasi biar berbeza ni? Ya, ini isu cost of living lah. Jadi cost of living di bandar memanglah lebih tinggi. Jadi saya dapat saya diberitahu ada lagi bantuan yang diberi oleh negeri-negeri masing-masing. Di Kuala Lumpur juga ada bantuan daripada Kementerian Wilayah. Ini sedikit sebanyak akan menolonglah golongan B40 ini. Okey. Tengku, ada yang tidak tersenarai dalam database BSH dan juga LHDN. Kemudian boleh mendaftar, masih lagi sempat mendaftar, dan sekiranya tidak diluluskan boleh buat rayuan. Betul. Sekiranya angka ini bertambah dengan signifikan, adakah perlu dirujuk kembali peruntukan untuk BPN ini atau bagaimana? Tak, jadi kalau tadi saya bagi tahu lebih kurang 2 juta ada pendaftar baru. Ada rayuan pun ada 200,000 lebih lah. Setakat inilah, ini baru 2 hari. 2-3 hari kan. Macam itulah. Semula daripada hari 1 bulan April tu kan. So, jadi kalau kita lihat trend ini memang masih lagi di dalam bajet fiskal kita yang kita umumkan hari itu, sebanyak 250 bilion tu. Memang bolehlah kita memberi kepada semua yang meminta yang register, yang mendaftar dengan LHDN. Tidak perlu ada penambahan buat wasilah. Tidak perlu. Okey. Rasional di sebalik memberi secara 2 fasa, 2 kali. Sebab bila disebutkan one off ni, kita ingat one off tu sekali dapat sekali harum, betul. Tapi rupanya diberi pada 2 kali. Kemudian alhamdulillah diawalkan sedikit berbanding pengumuman sebelum. Kenapa 2 kali? Dan kenapa tidak barangkali 3 kali ke atau 4 kali? Okey, jadi untuk B40 ni mulai hari Isnin yang lepas, dan bulan Mei ni akan diberi lagi, dan bulan Jun diberi lagi. Ini kerana pakej prihatin ni memang jangka masa pakej prihatin fokusnya dalam masa 3 hingga 6 bulan. Jadi kita fokus dalam 3 bulan ni yang pertama ni dulu. Jadi masalahnya kalau kita bagi seseorang tu macam bantuan prihatin 1,600 dan bagi lagi bantuan sara hidup lagi 1,000, dia akan dapat sejumlah 2,600 sekaligus. Tapi so financial planning tu penting. Jadi ini untuk menolong mereka untuk menolong mereka buat financial planning yang lebih baik lah. Baik. Okey, ini satu cabaran kepada rakyat Malaysia. Sebab dalam gembira itu mereka rasa macam kalau dapat banyak, senang untuk buat perancangan kewangan, dan pada masa sama kita juga berhadapan dengan satu fasa survival lah buat masa ini menerusi pakej prihatin ini. Tapi pada masa sama kita nak menggalakkan juga adanya aliran tunai, adanya pembelian dan sebagainya. Jadi sejauh mana kerajaan melihat kewajaran pemberian nilai-nilai pemberian ini untuk memastikan walaupun sedikit masih boleh merancang kewangan. So lagi satu yang kita harus faham, ini bantuan sara hidup. Jadi ini kita mengharapkan juga yang ramai yang menerima ini masih ada pekerjaan. Baik, Jadi ini akan menambahkan pendapatan mereka lah. Itulah sebabnya kita mengumumkan juga moratorium pinjaman selama 6 bulan dan sebagainya. Jadi kalau kita add all this up, campurkan semua penjimatan ataupun penangguhan dan juga pembayaran ni, seorang itu akan yang jumlah 1,600 ni sebenarnya lebih.
Maknanya bukanlah terlalu sesak kita boleh bukanlah belanja. terlalu sesak, ya. Okey, baik. Salah satu perkara yang barangkali boleh diambil perhatian ialah tentang pengagihan pembayaran ini, ya, menerusi didepositkan terus dalam akaun, Yep. dan juga menerusi Bank Simpanan Nasional. Pada hari pertama 6 April tu banyak kelihatan individu beratur di hadapan bank. Jadi ini euforia ini membuatkan mereka ingin keluar dan berada di tempat awam, dan kemudian ini menimbulkan kebimbangan juga. Bagaimana Tengku melihat supaya kita masih lagi boleh mengikuti PKP pada masa mendapat maklumat yang kita dah menerima BPN ini? Ya. Sebenarnya kita telah menghantar SMS kepada semua penerima BPN ini. Dan semua mereka yang ada akaun bolehlah mengeluarkan duit dari ATM ataupun dari internet lah, daripada online. Tapi masih ada yang belum ada akaun. Tapi jumlahnya sedikit. Kalau kita lihat jumlah total penerima yang dijangka hari ini ialah lebih kurang 83 juta. Yang tidak ada akaun ni hanya lebih kurang 40-50 ribu orang saja. Tapi memanglah Malaysia kan, mereka nak pergi tengok, nak keluarkan duit. Tapi prosesnya memang mudah. Dia hanya perlu membawa dia punya IC, kad pengenalan, dan pergi ke di BSN di mana-mana pun di Malaysia dan register. Dan lepas itu kalau qualify, kalau betul pendaftaran tu diluluskan, dia akan dapatlah bayaran prihatin nasional. Ya, tapi ini ialah bukan semua orang yang ada akaun. Jadi inilah masalahnya kalau masa PKP ni. Ya, itulah dia cabarannya. Jadi cabaran kita pun cubalah social distancing ni. Betul. Bila beratur dekat PSN. Ya, seboleh-bolehnya ikut arahan, adakan jarakan sosial itu, walaupun anda gairah untuk beratur dan buat semakan ataupun melihat sama ada duit dah masuk ataupun belum. Okey, Tengku, satu lagi situasi yang berlaku ialah kesempatan diambil oleh golongan scammer ni. Tengku pun dah berikan maklumat, dan bagaimana seboleh-bolehnya dalam keadaan kita tidak boleh keluar rumah untuk memastikan apa yang maklumat yang kita terima ini adalah maklumat yang sahih. Ya, jadi kalau memang scammer ni ramailah. Yang reported pun, yang dilaporkan kepada kita, kepada pihak kami ni di Kementerian Kewangan dan juga di LHDN, ramai. Kita pun banyak keluarkan notis. Kementerian Kewangan dan juga Lembaga Hasil Dalam Negeri mengeluarkan notis untuk mengingati semua rakyat Malaysia yang berjaga-jagalah dengan scammer yang memang a lot lah today kan. Jadi pergi hanya kepada portal rasmi Kementerian Kewangan dan juga portal rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jangan kalau ada dapat SMS ke WhatsApp ke daripada orang lain, lalu rujuk kembali kepada portal rasmi kerajaan kita lah. Ya. Cabarannya Tengku ialah sebilangan ini tak tahu itu portal rasmi ataupun tidak, sebab cara mesej yang dihantar tu lebih kurang sama kan. Banyak orang ambil kesempatan yang bahaya. Kadang-kadang dia buat. Jadi kita boleh tengok lihat daripada LHDN website kita sendiri. Ramai yang bertanya soalan ini. Soalan yang paling banyak ditanya ialah betul ke ni mesej ni betul ke? Tapi jadi kita kena berhati-hatilah. Ada satu cara tertentu barangkali yang boleh mengekang ataupun memintas maklumat yang sampai ini, seperti ada maklumat ini potential scammer dan sebagainya, yang boleh dilakukan, ataupun setakat ini masih lagi di peringkat awal? Tak, kita dah cuba. Memang that's why selama ini kita dah menghantar banyak SMS kepada penerima-penerima yang sudah berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Di sana kita menghantar SMS macam hari ini pun, macam hari Isnin lepas, kita pun ada hantar mengatakan apa yang secara rasminya sama ada mereka akan dapat, bila, mulai bila dan sebagainya. Jadi ini semua about education lah. So kita kena mengulangi message ni, keep repeating the message sebanyak mungkin lah. Itulah kadang-kadang bila Tengku antara menteri yang bertugas bertanggungjawab ini datang untuk ditemu bual akan mengulang mesej yang sama, tapi itulah pentingnya untuk rakyat sentiasa cakna dan tahu tentang situasi ini. Jangan terkeliru dan terpengaruh dengan mesej-mesej yang memerlukan anda untuk memberikan nombor akaun dan sebagainya. Pastikan anda dapat mesej yang tepat, yang sahih. Okey, Tengku, bila kita bercakap tentang bantuan BPN ini,
dan misalan katalah minta dijauhkanlah ya. Berpanjangan sebab ini tempoh 3 hingga 6 bulan. Ya. Misal kata berlanjutan, adakah akan diberikan juga bantuan seperti ini pada masa akan datang? Ya. Dan adakah peruntukan itu akan bertambah? Okey, jadi apa yang kita lihat pada hari ini, insya-Allah 3 bulan ini cukuplah kalau tengok trend apa yang semasa PKP, semasa kita di dalam PKP ini. Tapi kalaulah yang mana Adi bagi cakap tadi, kalaulah benda ni jadi lebih teruk lah, ataupun tidak dapat ditangani dalam masa 3 bulan ataupun 6 bulan, jadi pihak kerajaan memang kena mesti melihat kembalilah. Sebagai kerajaan yang prihatin, kita perlu mengkaji semula kuantumnya ataupun jumlah pembayaran itu mesti dikaji semula juga. Okey. Baik. Tunggu kita berehat seketika. Selepas ni kita akan kembali dalam soal rakyat. Kita nak cerita lebih lanjut tentang pakej prihatin tambahan untuk khusus untuk golongan PKS yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri pada 6 April yang lalu. Selepas ini dalam soal rakyat.